Okey, selamat datang semua. Hari ini kita akan bersama dengan tim Thermo Rangers untuk masak bersama Thermomix Gaya Thermo Rangers. Kita punya menu hari ini adalah kuih tradisi kuih tradisi yang selalu kita jumpa ataupun kita teringin-inginkan dia kan, especially bulan puasa kan. Tak lama lagi bulan puasa. So inisiatif daripada Thermo Rangers, kita akan cuba masak kuih-kuih tradisi ni menggunakan Thermomix. Kita tengok cepat lagi ke ataupun tradisional lagi cepat kan. Okay, antara menu utama hari ni ialah butir nangka yang akan dimasak oleh chef kita dari Terengganu, Puan Zuraini. Kemudian kita akan cuba buat juga kuih bakar daging daripada Kak Zazana dari Perlis. Saya sendiri daripada Miri akan sebagai host anda pada hari ini sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Okey, sempena nak puasa tak lama lagi ni, ni antara menu yang selalu orang cari-cari kan dekat bazar kan, sanggup beratus semua kan. Tapi kalau dah ada Thermomix, benda ni kita boleh buat je dekat rumah sepantas kilat. Gitu. Satu barang Thermomix tu sahaja ada banyak fungsi yang kita boleh guna di dalamnya kan. Betul. Dekat Zoom. Okey, so tanpa buang masa kita boleh jumpa dengan teknis dulu kan, nak perkenalan dulu. Baru kita pergi kat Kak Zazana. Okay, Assalamualaikum. Okay. Okay, ramai kan yang nak join Kok Long ni? Kok Long hari ni kita nak buat pengat butir nangka. Okay, bukan butir nangka yang buah betul tu. Kita guna tepung pulut untuk buat butir nangka. Okay. Cerita sikit Kak ni barang-barang dia. Okay, barang-barang dia kita akan guna tepung pulut. Okay, apa-apa cap tepung pulut pun boleh, apa brand. Kak ni guna cap pokok ni yang ada gambar Dr. Fazili ni. Okay. Tepung pulut, lepas tu daun pandan. Daun pandan, lepas tu apa tu? Kapur makan sikit. Dalam kapur. Okay, nanti kita ada jenama ke kapur tu Kak ni? Ya? Ada jenama ke kapur tu? Tak ada jenama. Asalkan kapur yang kita buat untuk makan tu. Okey. Okay, lepas tu daun pandan dalam 8 hingga 10 helai kita nak ambil ekstrak daun dia. Jadi kita tak guna pewarna lah. Kita guna pewarna asli pandan. Untuk kuah dia senang je. 1 kotak santan. Kalau siapa ada santan fresh boleh guna santan fresh. Tak ada kapur. Ada soalan, tak ada kapur ganti apa? Kapur papan hitam. Ya, biasa kapur ni untuk mengentalkan dia punya tekstur biji ni lah. Biasa kalau buat onde-onde, biasa korang guna apa? Onde-onde. Kan dia punya resepi tu sama je macam onde-onde. Okay. So kita kenal dengan Kak Zana dulu and then kita terus mulakan dengan Kak Zana. Okay, Kak Zana. Okay, Assalamualaikum. Okay, sekarang ni ada tak yang nak follow kita buat kuih bakar? Ada tak? Siapa-siapa yang nak join boleh angkat tangan. Sekarang ni kita nak bakar pula kisar daging dulu. Kita terus berapa gram daging tu Kak Zazana? Daging 250. Okay. Daging kalau kita nak pakai, ada yang nak pakai daging burger ke, daging dasar kisar pun boleh. Tapi kita dah ada keistimewaan Thermomix untuk kisar daging. Kenapa kita tak gunakan kisar daging dalam? Okay. So optional lah, boleh guna daging burger juga ya? Saya tulis kat situ lah, kok ada orang tak jumpa daging tu kan? Tapi kalau guna daging burger tu dia kena kisarkan semula lah, macam nak bagi hancur sikit ke macam mana? Betul. Guna kisar juga. Kita gunakan, saya buat 5 saat. Boleh guna daging. Betul. Kita gunakan 5 saat, lepas tu kita buat 5 saat lagi.
5 saat, speed 6. Okey, 5 saat speed 6 kita nak kisarkan dia punya daging 5 saat sahaja korang. Kalau kita guna manual, chop. Tapi macam satu lagi tips, ada macam kita penjual, dia ada 3 kategori daging tau. Satu RM16, satu RM15, satu RM14. Yang RM14 ni dia ada urat lemak macam tu. Yang RM15 ni dia ada half. Tapi kalau yang RM16 ni dia banyak memang daging. Itu tapi berapa kilo tu kat sana? 1 kilo ke? RM16. Sekilo Yang frozen lah kan. Tapi kalau nak buat yang fresh, RM35 tu boleh lah, tapi nak berniaga payah sikit lah kan. Betul. Frozen lah kan. Murah sikit. Kita lagi jimat lah. RM16. Sebab saya tak suka beli yang daging set kisar. Tengok Kak Sazana kita home baker tau. Dia siap share tips berniaga. Sebab kan 5 saat je dia dapat macam ni lah. 3 jenis daging yang itu. Tapi kalau guna ayam 800 gram, 5 saat tu dah 5-6 saat. Ayam. Maksudnya boleh jugalah daging tu ganti dengan ayam boleh. Dengar tak? Dengar apa dia? Daging tu kita boleh ganti dengan ayam jugalah. Kalau orang tak makan daging ke kan, macam vegetarian ke ataupun non-muslim kan, ada yang tak makan daging. Boleh je ikut kita punya rasa kan. Ni dia dah kisar dah. Okay, tekstur dia cun je kan. Tak hancur sangat. Tak ngam-ngam lah. Ayam pisah macam mana? Kalau ayam pisah. Ni tadi kita guna daging speed dia. Kalau guna ayam, biasa saya buat 800 gram dalam 5-6 saat macam tu pun okey dah. 5-6 jom macam tu kan. Tadi ni 5 saat kan? 5 saat sebab 2 kali saya buat untuk daging. Kalau ayam sekali tu pun dah okey. Okay. Kalau ayam tadi berapa Kak Zana? Buatlah dalam 6 saat. Itu 800 gram. Kalau lagi sikit lagi cepat lah. Sebab ayam kan senang sikit kan isi ayam. 6 saat speed 6 jugalah. Sebab saya biasa kan kalau macam buat pizza dalam order ratus-ratus tu kan, saya buat dalam 2 kilo ayam tu. Saya buat bahagi 4 atau bahagi 5 sekejap je. Daripada saya beli, ayam tu berlemak-lemak geli nak basuh. Saya tak suka. Nak check lagi kan, nak asing-asing kan yang kita nak daging sahaja, tak nak ada lemak, betul tak? Kalau kita beli yang dah siap kisar kan, instead of kita beli yang betul-betul ayam, and then ambil bahagian dada je kan kat sana. Betul, nanti tinggal sikit je kalau kita basuh daging. Ya, betul. Dada 2 kilo, 2 kilo tu dada sahajalah kan? Okay, then terus kisar, berapa kali kisar je tu? Kalau 2 kilo tadi, 4 atau 6 kali je? 2 kilo boleh dalam 3 kali lah. Biasa saya beli 4 kilo, satu plastik tu 2 kilo. Okay, 2 kilo 4 kali kisar. 1 kali kisar cuma 6 saat je korang. Betul. So kalau 4 kali baru 24 saat, tak sampai 1 minit. Wow. Okay, lepas sikit lah. Plus lah 5 minit lah sebab kita keluarkan masuk macam tu kan. Pasti jimat masa dan tenaga. Okay, instead of kita kena cuci, asingkan lemak dengan daging yang kita nak guna je. Okay, menarik lah. Menarik. Senang. Okay, lepas tu kita buat, kita nak masak daging pula. Kita masak daging ni dulu. Kita masukkan bawang. Kalau bawang kecil bola 2 biji, kalau besar pukul 1 biji je. Okay, bawang kecil nak tengok chef di monitor sebenarnya supaya boleh tengok follow step. Nak tengok chef di monitor. Tak spot. Boleh ke? Sekejap. Betul lah. Macam buka post je. Sabar. Spotlight for everyone ke? Itu spotlight, kat ni spotlight saya, Shazana. Okay. Sorry. Okay. Kita nak masukkan bawang tadi. Lepas kita blend dalam 10 yang ni pun kemudian juga kita nak bawang dekat mana kisar dia. Kita boleh buat nak kisar bawang tu?
Boleh buat 5 saat ke boleh buat 10 saat, itu pulang. Okey, kisar bawang 5 hingga 10 saat. Okey, 10 saat je kisar bawang dalam sebiji atau 2 biji tadi Kak Zana cakap kan? Tengoklah kalau bawang besar pakai sebiji je okey dah. Okay, and then sekarang kita nak masak dia punya daging straight down ke bawah dulu. Lepas tu masuk daging. Masuk minyak, kita tumis dulu. Minyak masak biasa tak ada tips-tips lain Tak ada. Dulu. Kasih tumis dulu. Lepas tu tumis bawang ni 3 minit. 3 minit, 120 lah suhu untuk menumis tu. Okay, sekarang kita menumis bawang sahaja. 3 minit selama 120 darjah Celsius lah. Suhu dia kan? Betul. Lepas tu satu pun kira. Speed 1. Okay. Okay, nampak tak? Dia blend terus kat dalam situ. Tumis terus kat dalam situ. Dalam Thermomix yang sama, dalam blender yang sama tu tadi. Okay. And then nanti Kak Zana, step seterusnya Kak Zana buat apa Masukkan daging, rempah dengan garam untuk kita masak daging pula. Kan nampak tak? Dalam satu blender yang sama, kita panggil blender je sebab tak nak orang dengar macam tu kan. Okay, dalam Thermomix ni satu blender tadi tu, kita dah kisar daging kat dalam dia. Lepas tu kita terus tumis bawang kat situ saja. Tak perlu nak tukar dalam kuali ke, periuk ke kan, tempat lain kan. Dalam satu tempat yang sama, korang boleh terus tumis dan masak. Masak terus kat dalam tu. Bukan sekadar blender semata-mata. Timbang pun dalam tu juga kan. Kalau nak tunjuk tadi kot. Sebenarnya kita boleh timbang. Tadi kita timbang daging. Daging pun kita timbang terus kat dalam situ kan. Okay, sepanjang kalau kita perbezaan Kak Zana sebelum ni dan sekarang selepas berniaga menggunakan Thermomix. Sangat beza lah. Tadi step pertama pun kita dah gunakan daging ni sebab saya memang tak beli daging yang ada set proses tu. Saya dah set kisar tu, saya akan buat sendiri. Saya pakai food processor. So saya kena basuh processor tu ada. Dia ada banyak part yang kita nak kena basuh. So kalau ada satu part tu dia macam ada jenis kita kena basuh dengan berus gigi lah. Kalau saya basuh berus gigi sebab saya nanti daging-daging tu akan melekat kan. Saya tak suka basuh dengan biasa dia tak hilang lah. Okay. Lepas tu kita dah kena basuh kat situ dah satu part dah. Lepas tu kena tapi bawang memang kita boleh pakai food processor lah kan. Kalau bawang tu kita nak hancurkan lagi, kita kena pakai blender, kena sekali lagi lah basuh blender dengan food processor pula kan. Ada dua benda dah nak basuh. Processor, blender. Pasal ni guna kuali. Kuali lagi. Kuali pula. Lepas tu kan macam kita, yang ni kita pakai spatula satu je, nak daging tadi apa semua kan. Tapi kalau kita pakai processor tu, kita keluarkan guna sudu. Betul. Lepas tu kita nak kacau kat kuali, takkan nak pakai sudu. Ini guna sudu pula kan. Tak apa yang sudu bulat ke, yang melepeh tu kan. Yang baru saya perasan tau, antara kita guna Thermomix kan, kita hanya basuh satu sudip je. Paling lain pun kita basuh senduk nasi kan. Macam tu dengan sudu. Okey dah, lauk kan sudu lagi. Tapi kalau kita masak kat kuali, sebelah periuk dah satu guna senduk, satu guna yang sudip. Macam tu kan. Okey, betul-betul satu je item dia. Tapi banyak kegunaan kan. Spatula tu boleh guna untuk memotong roti, potong dough lagi kan sebenarnya. Boleh scrape down semua walaupun nampak macam mainan kan. Betul tak? Masa saya bawa balik kampung saya punya Thermomix ni, nenek saya kata, ingatkan mainan cucu aku tadi, dia cakap macam tu. Sebab dia macam mainan kan. Ringan dia macam tu. Tapi saya banyak kegunaan dia kan. Itulah yang kita guna untuk masak. Okay, dah siap dah 3 minit je. And then dalam tu korang boleh panaskan oven 100. Kalau oven saya 190, tapi tengok oven lah. Kalau 180, 170 dalam oven korang panas, okey lah sebab
Sebab kita nak pakai masak bawang ni kena gunakan suhu yang tinggi. Kalau macam abang saya atas bawah saya pakai 190. So korang boleh panaskan lah oven dulu termasuk dengan kuih bakar tadi. Okey, so sambil kita nak masak, Acuan kuih bakar. sambil kita nak masak daging, kita boleh panaskan oven. Yang ni lah acu saya. So boleh pakai acu ni, boleh pakai loyang, orang lebuk je lah dalam loyang tu. Ni tembaga ke? Yang ni aluminium. Oh, aluminium. Tembaga pun boleh juga pakai. Satu lagi macam yang kuicara tu. Yang kesyara. Tapi lambat lah kan satu-satu. Saya suka senang makan sini nanti potong je. Oh, faham. Yang kesyara yang itulah. Ingat saya kesyara daging yang kecil-kecil tu kan? Tapi yang ni dia lagi cantik lah bila kita nak buat presentation kan. Kalau nak orang order selalu macam VIP ke kita potong cantik sikit lah dengan daun pisang bagai semua tu. Okey, menarik. Masuk. Okay, so sekarang kita masukkan rempah dia ke kat sana. Masuk dia dulu. Lepas tu lagi ni bagi rasa kat bahagian belah bawah tu. Dan bilah-bilah dia pun belah atas ni tu. Dia dekat belah bawah. Tak clear suara Kak. Ratakan daging tu dekat belah bawah tu. Macam bilah kat sini kan, ratakan. Okey, ratakan daging di tepi-tepi plate. Okay. Lepas tu, saya gunakan rempah cakwo lah. Saya gunakan rempah apa-apa kena pakai. Rempah ni panggil apa? Serbuk kari. Kat sini panggil rempah. Okey, seperti guna serbuk kari je pun boleh lah sebenarnya. Masuk je dalam satu setengah sudu lah agak masak. Itu paket kecil kalau semua kan tak boleh lah. Banyak sangat nanti. Sebab tu okey. So anggaran kari dia adalah 1,5 sudu. Lalu kita buat tak bersukat-sukat pun tau. Macam sekejap dia kena thermomix sekarang ni. Lepas tu orang dah tanya resepi kan. Lepas tu kita bersudu-sudukan dia. Lepas tu garam Garam 1 sudu kecil. Ya. Okay, dah. Lepas tu dah daging, rempah dengan garam tu masuk cukup. Kita buat 10 minit. Okay, and then kita masak dia selama 10 minit. 10 minit sahaja. Lepas tu suhu 120 juga. Reverse blade Lepas tu speed 1. Reverse blade lah kan? Satu. Reverse blade ke tak dengar? Reverse blade. Mesti reverse blade. Kalau tak kan hancur sangat kita punya daging tu, betul? Besar habis dah. Lepas tu boleh pergi ke Nis. Okay, reverse blade ni untuk mengelakkan kita punya bahan-bahan dalam tu hancur kan blender kan. Tapi bila ada mode reverse blade ni, kita punya kecanggihan kita punya blade Thermomix ni dia boleh selaju 10,700 RPM dan seslow 700 RPM tau. Jadi kita menyelamatkan kita punya tekstur makanan. Okay, now kita tinggalkan dulu Kak Sazana bersama daging dia. Kita pergi spotlight dekat Nis. Gelaran dia Ratu Roti. Tapi hari ni tak buat roti ya. Bosan buat roti, buat Melayu pula. Bosan nak buat roti. Okay. Okay, silakan Nis. Okay, sebelum tu nak tanya aku, ada ke yang nak aku ulang ni? Adakah yang aku along sampai di mana step anda? Kalau yang tak ada cook along, Kak nak skip yang extract daun pandan tu. Boleh tunjuk kat ni, 10 saat je kan? Senang je. Banyak, okey. Saya nak dalam 8 ke 10 helai daun pandan ni kita potong-potong dulu, gunting. Masuk di dalam ni. Okay. Potong dia sebanyak 3 cm ke? Dah lebih kurang je lah. Agak-agak lah. Agak lah.
Lepas tu air lebih kurang 250 gram. Tadi, letak sekali dengan kapur. Oh, kapur tu letak sekali dengan Dah, daun pandan. Okey. kita nak ambil air kapur. Ya, clear kan suara? Clear. So, lebih kurang je 250 gram. Okay, lebih pun tak apa. Lepas tu, kita kisar. Allah Akbar. Sekejap. Kapur tadi 1 sudu je kat ni. Jangan banyak sangat kan. Kalau sudu tu dalam setengah sudu je. Setengah sudu je. Nanti pahit kalau banyak. Setengah sudu besar. 10 saat. Speed 10. Okay, kita blend dia 10 saat. Laju. 10 saat je. Speed 10 dan kita akan dapat hasil dia extract daun pandan yang fresh kan. Kita nak guna warna hijau tu. Kot lah ada yang tanya nak guna warna merah, guna extract apa pula? Boleh nak guna, kalau nak guna warna merah, guna pewarna makanan tu je lah. Guna pewarna makanan. So nanti gaul dengan tepung lah kalau macam tu kan. Okay. So, nampak Halus terus dia punya Halus lah. daun pandan dia. So kita tinggal perah untuk dapatkan ekstrak daun pandan semula jadi. Warna hijau kan. So menariknya Thermomix ni, warna merah boleh guna beetroot. Betul. Guna apa? Beetroot. Beetroot. Mulberry pun boleh merah. Siapa nak warna biru boleh guna warna telang. Guna telang banyak kena ropos guna telang tu. Tapi ada je orang buat, tak ada masalah. Rendam saja. Okey. Lah. Halal lah ya, boleh makan nak perah. Okay, so kita perah air dia ni. Sekejap. Okay, kita nak ambil ekstrak dia dengan guna air je, perah sahaja. Ni pun banyak kan. Tadi Kak ni dah buat satu adunan sebenarnya. Ini tunjuk kali kedua lah. Okay. So. Sekejap. Pasang sekejap. Di mana-mana boleh berada bersama Thermomix. Ni dekat ruang tamu ni rasanya ni. Kan? Kalau tengok ramai yang sekarang pergi bercuti, semua dah bawa trolley bag Thermomix kan. Di mana-mana boleh masak dengan Thermomix ni. Terus uli tepung lah. Tepung. Beras. Tepung pulut. Ruang tamu pun boleh masak. Betul Kak Azimah? Okay, tepung pulut. Negeri kita tu dekat tepi bendang Kak Azimah dah masak. Okay, tepung pulut dalam lebih kurang kita anggap sajalah dalam 250 gram. Okay, tepung pulut dia 250 gram. Okay. Boleh terus timbang kat situ kan. Senang kan, tak perlu nak keluarkan penimbang, tak perlu lagi nak agak-agak. Segala resepi turun-temurun pun dah tahu dah. Okey, sebenarnya agak-agak mak kita tu adalah 250 gram. Macam tu kan. Okay, lepas tu air santan tadi. Air santan, air Dia pandan. ke depan sikit ke dia punya tu, tak nampak. Macam tu okey. Okay. Air pandan campur dengan kapur tadi kan? Kita letak dulu dalam 200. Okay, nanti kita tengok kalau cair sangat, kalau pekat sangat tambah air. Okay, 200. Okay,
Tepung pulut tadi 250 gram. Okay, lepas tu kita uli 2 minit. Air pandan pun 250 200. 200 gram. Okay. Lepas tu kita uli. Ambil mop dough. Uli 2 minit. Okay. So sementara uli tu, kita boleh sediakan bahan untuk kuah. Okay, bahan untuk kuah. Santan pekat. Okay, santan pekat. Ni. Santan kara. Santan kara. 1 gelas bawang merah. Lepas tu halia sikit. Halia. Tepung pulut. Ya, betul. Halba. Lepas tu dengan garam 1 sudu. Kecil-kecil. Apa yang tu tadi? Ulang balik Kak. Bawang merah. Halia. Halba. Betul. Garam halus. 1 Garam halus. Okay. Bawang merah ni kecil je. Yes. Okay, bawang merah tu sebiji sahaja, halia, halba, garam sedikit. Ni Kak Nis tengah nak buat kuah dia kuah butir nangka dia. Okay. Kak Nis cerita sikit Kak Nis, memang satu jenis je ke butir nangka yang macam ni? Ya, ada banyak resepi. Tapi yang biasa Kak Nis buat yang ni lah. Ada juga yang santan yang guna gula Melaka tu kan? Maksudnya dia yang resepi kuah ni dia lebih kurang macam kuah ni, ketupat sotong. Oh, kuah sotong ketupat ni. Menu Terengganu. Okay. Kak Nis, kita uli tepung tu guna mod Doh ke? Doh. 2 minit Ni. Berapa minit? 2 minit. Okey. Uli tepung pulut tu guna mod doh. Okay, dah habis dah. Tengok dia punya kelikatan dia. Ni orang kata masak freehand Walaupun menguli roti tapi tak guna tangan. Menguli doh tak guna tangan kan? Mesin yang buat. Okay. So kalau macam ni, dia macam keras sikit. Okay, so kita boleh tambah air lah. Tak cukup air. Tak cukup ekstrak daun pandan tu. Tambah sikit. Okay, kalau tak cukup air ataupun doh kita macam keras, kita boleh tambah sikit air lagi untuk lembutkan dia. Ada soalan lah, kalau tak letak air kapur boleh ke? Apa fungsi air kapur tu? Tadi Kak Nis kata air kapur tu dia untuk mengentalkan. Betul kan? Ya. Kalau tak letak nak ganti dengan apa? Tepung beras. Tepung beras. Boleh tak tepung beras? Maksudnya campur lah tepung pulut sikit, tepung beras sikit dan guna je air pandan tu tadi. Tapi tepung beras jangan banyak sangat, takut dia keras. Okay, so kalau mungkin dalam 250 gram tepung pulut tadi, 200 gram tu tepung pulut, 50 gram tepung beras. Gitulah. Okay, macam tu dia punya option lain lah kalau kita tak guna air kapur. Tapi ada orang yang memang dia sensitif kot dengan bau kapur Ada yang macam tu juga saya dengar lah. Okay. So lebih kurang ini lebih kurang macam ni kan. Tengok tekstur dia dah boleh digentel. Dia tak melekat kat tangan lah. Dia jangan tunggu lama sangat, takut nanti dia keras. So terus sementara kita nak menggentel ni, Kak Ni terus buat kuah dia. Biasa part menggentel ni banyak orang boleh tolong kan. Kalau kita buat aktiviti kat rumah nak buat macam ni,
Budak-budak kecil tu boleh je kita tolong suruh dia orang kan. Mesti orang pun excited juga nak kalau dia punya dough tu warna-warni tau. Daging tadi kan dah siap. Okey, kita tengok semula kepada Kak Zazana. Daging tadi dah siap tu saya masukkan daun sup bila dah siap tadi. Saya kacau macam tu je. Oh, daun sup tu just tabur macam tu lah. And then kacau. Kita kacau je. Kan? Dia tak layu sangat lah nanti kalau kita masak nanti dia layu. Betul-betul. Macam masak terdapur lah. Tutup api dia tutup. Tak daun sup kan. Even daun sup tu macam hiasan kan. Seorang tabur je. Lepas tu kita nak teruskan buat ni je. Macam buka lah nak masak ni. Kita nak je. Kak Zana terus ni tunjukkan dia punya adunan adunan tepung dia lah kan. Ada orang follow tak? Catat saya. Okey, siapa yang buat kuih bakar daging sampai di mana dapat follow, ada soalan setakat ni. Sekarang kita dalam proses nak buat adunan dia punya tepung pula untuk kuih bakar daging kita. Maaf untuk resepi kuih bakar tadi, lepas masukkan serbuk kari, kena masak lagi berapa lama? 10 minit, suhu 120. Oh, masuk kari tu terus dengan daging kan? Sekali ya. Jalan-jalan je. Dah blend bawang tadi, masukkan kari, daging, garam. Okay, and then terus masak selama 10 minit, 120 darjah Celsius, reverse blade 1 kena reverse blade. Nanti hancur daging kita. Okay, welcome. Hari ni host seorang je, dia tak co-host. Saya tolong menaip sekali nak bantu kawan-kawan kita nak masak bersama. Jangan risau, saya memang selalu menaip apa yang orang cakap. Okay, saya pun nak typekan tadi optional lain untuk yang tak nak guna air kapur. Okay, beli bersama air pandan tadi. Okay, sekarang Kak Zana. Saya tak pula nak tanya. Berapa gram tepung apa guna? Macam saya memang tradisional saya pakai cawan. Cawan. Saya lupa je nak timbang berapa, tapi dah biasa pakai cawan, pakai cawan je. Satu cawan tu biasa 250 gram kan? Tepung dia macam lain sikit rasa je, dia 100 something, 170 yang tu sih. Sebab tepung dia lain sikit dengan kuantiti air kalau satu cawan. Okay. Tapi resepi ni akan dapat 5 tau. Macam saya punya loyang saya punya acuan tu nombor 1. Kalau nak tahu. Okay, tengok tips kena pay attention siapa yang nak berniaga. Dekat buntut bawah ni dia nombor 1, nombor 3. Apa maksud dia tu? Saiz je. Oh, saiz. Kalau nombor 1 yang paling besar lah. Kalau nombor 2 sederhana. Biasa kalau orang buat nombor 2, tapi saya suka nombor 1. Sebab kalau macam buat kuih bakar bahu kemboja, saya punya sukatan tu memang dapat 4 ni. Oh, ada ke yang nombor 3? Ada. Nak tengok beza dia. Ada ke nak tunjuk bezakan dia kot lah. Tak ada. Sebab kita pakai semua nombor 1. Oh, okay, faham. So, kalau nak cantik lah, maksudnya nak cantik hasilnya tu, tebal sikit ke sesuai untuk didekor, kita pilih loyang saiz nombor 1. Resepi ni dia akan dapat 5, tapi kalau macam korang nak halfkan pun boleh jugalah. Oh, maksudnya tak sampai, kalau half, dia punya tepung berapa? Tepung 1,5 lah. Ni 3 cawan. Oh, okay, maksudnya 3 cawan dapat 4 bekas tadi. Okay. Memang seperti dengan dia macam curah je semua dalam ni. Siap. Okay, terus dulu. Nanti Kak Zana explain semuanya. Tak apa, balik. Ni sekejap. Lupa lah. Pecahkan ni. Balik ni. Okay, sekejap. Okay. Selesai? Nak mute. Okay, back to Katniss. Kita nak buat kuah dia. Okay, back to Katniss. Kita nak buat kuah dia. Dah siap gentil ke? Tengah sambil menggentil. Sambil menggentil kita buat kuah dia.
Okay, satu kotak santan ni. Kita masukkan dalam ni. Lepas tu satu kotak ni 200 gram kurang. Okay, 200 gram. Lepas tu kita tambah air. Tambah air dalam 300 gram. Jadikan 500 gram lah. Okey, kuah dia kena total 500 gram. Kuah butir nangka. Okay. So tadi bahan tadi bawang merah iris, alia dihiris, halba 1 sudu, lepas tu garam halus 1 sudu teh. Kita masukkan je semua. Okay. Ada beza ke kalau guna santan segar atau santan kotak? Santan segar lagi sedap lah. Ini kita tunjuk untuk yang susah nak dapat santan segar kan? Betul. So gula dalam 80 gram. Bergantung kepada kemanisan yang anda gemari lah. Kalau biasa pengat ni sedap, manis. Kalau semalam Kak Lee buat 100 gram tu ada komen manis sangat. So kita letak apa? Adjust lah ikut keselesaan sendiri. Betul. 20 gram. Okay. Lepas tu masak. Kalau guna santan, pastikan suhu tidak lebih pada 98 lah. So, kita masak dalam lebih kurang 10 minit. Suhu 98. Reverse dia lupa tadi. Itu. Daun pandan 80 gram. Ada soalan Kak Nis, kalau tak nak letak bawang, ada beza ke rasa? Tak nak letak bawang, tak nak letak halba, tak nak letak boleh je. Dia kalau lagi gula Melaka pun boleh. Letak halba dengan bawang ni dia rasanya lagi harum. Untuk rasa bagi efek bau harum Kak Nis kata. Okay. Nak guna gula Melaka pun boleh. Boleh. Okay. Kita tadi Kak Nis ada kata dia ada 2 versi butir nangka ni. Versi lemak macam ni, satu lagi versi lemak yang manis. Memang tak ada bawang-bawang macam ni kan Kak Nis kan? So kalau yang minat manis tu, bolehlah guna gula Melaka. Macam pengat biasalah jadinya kan? Macam apa tu bubur caca. Bubur caca tu. So masak santan ini paling crucial. Kalau kita atas dapur masak santan betul-betul, saya lah tu. Sebelum ada Thermomix. Lepas ada Thermomix, confidence saya tinggi masak santan Cara nak cancel. Bulatkan dia. Lepas tu lepelkan. So dia bentuk macam bentuk rod. Macam batang kayu buruk versi lembut. So sambil-sambil tunggu dia masak, kita gentel lah sampai habis. Jadi masak santan tadi tu kuah dia berapa lama 10 minit. 10 minit. Suhu 98. Reverse blade betul? Reverse blade speed 1. Reverse blade speed 1. Nak rebus air. Masa ni pun kalau guna dapur biasa, kita boleh dah terus panaskan air lah sebab kita nak rebus biji nangka ni. Okay, sambil tu dia kata boleh nak another Thermomix untuk masak air, rebus air, jerang air. Supaya kita nak butir nangka tu ni kan masukkan kat dalam Thermomix tu untuk dididihkan. Kita tengok macam mana cara nak masukkan butir nangka dalam air yang dah mendidih, yang sedang mendidih. Nanti Kak Nis akan tunjukkan. Okay, Kak Zana dah siap ke adunan dia nak tunjuk cara bakar? Okay, kejap Kak Zana. Paste spotlight. Okay. Tadi dah masukkan tepung, masukkan
telur dengan susu dengan air semua tu. Lepas tu masukkan garam. Masukkan garam sikit, kata dia tawar. Duduk macam tu. Lepas tu masukkan kunyit dalam satu bubur. Apa tu? Serbuk kunyit. Serbuk kunyit. Oh, nak kuning Nak tak kan? warna pun boleh lah, nak tak kunyit pun boleh. Dia blend guna air je ke Kak Zana adunan ni? Jadi dah ada air, dalam resepi tu ada 3 cawan air, 3 santan. Okay. Oh, santan sekali. Letak je semua, blend sekali. Macam tu kan? Betul. Sebab dia mudah je. Lepas tu kita tutup 1 minit. Setelah 1 minit. Okay, bakar adunan tadi, letak je semua barang. Blend selama berapa? 1 minit. Speed 5. Dia bakar punya adunan, letak semua barang tepung, garam, serbuk kunyit, santan dan juga air, blend selama 1 minit speed 5. Selalunya kalau dekat blender biasa pun kan boleh nak blend ni, tapi mesti lepas tu kita punya tepung masih bergetul-getul, betul tak? Tapi bila dengan Thermomix ni, dia memang akan cantik lah tekstur dia, memang well done. Well, dia punya adunan dia memang sangat perfect lah untuk dijadikan tekstur adunan dia. Berbanding kalau macam kita guna blender biasa kan, kalau kita dah selalu macam buat roti jala ke, kalau kata lah blender biasa boleh, tapi berapa kali kau orang kena pusing-pusing dia sebab dia tak rata. Okay, then sementara kita menunggu dia siap di Lepas tu adun. letak minyak dekat kita punya acun. Dia boleh letak minyak awal ke, minyak letak time sekarang ni boleh sebab dia memang sangat panas sama dia ni. Oh, tadi yang kita dah panaskan dalam oven kan? Betul. Oh, cara dia sama macam ada satu resepi kat Cookido. Siapa tahu resepi apa? Dia guna teknik macam ni juga. Oh ya. Siapa tahu. English pop over. Oh ya. Nampak sangat. Saya dulu pernah buat tapi sejak Atomic tak pernah buat lagi. Nampak sangatlah tu. Pagi-pagi breakfast tu kan senang. English pop over dia guna teknik sama macam ni. Dia panaskan dulu kita punya mold tray yang bulat-bulat tu kan. And then letak minyak sambil dipanaskan. Lepas tu dah sambil menunggu dia dipanaskan, kita masak dia punya adunan and then dah siap panaskan, buang je dalam tu. Lepas tu dengar bunyi macam tu kan. Betul dah bunyi. English pop over, akuk versi orang putih. Betul. Tu cara je sebenarnya kan. Tapi nama dia English pop over. Ini kuih Melayu kan? Apa tujuan panaskan acuan dulu Kak Zana? Dia memang kuih ni, acuan ni dia memang kita kena panaskan dulu. Tak tahu lah, memang orang dulu macam tu. Kita follow je. Sebab kita dulu kita bertolong arwah opah kan, dia duk buat kuih ni dia buat jual. Macam mana dia buat, kita follow lah. Tak nak kasih melekat dekat acuan. Sebab kita panaskan bukan panaskan kosong je acuan tu. Kita letak minyak juga kan tadi sebelum panaskan. Betul tak? Boleh letak minyak dulu ke sebelum ataupun selepas pun boleh. Sebab nanti acuan ni memang panas, minyak tu memang akan panas juga. Jadi mungkin kena panaskan jugalah sebab macam nak memasak kan kena panaskan dulu. Kita nak ambil suhu juga. Ya, panaskan acuan sekali dengan minyak. Betul. Konsep dia sama macam kita nak buat English pop over tu. Ambil daging tadi tu, letak kat bahagian tengah-tengah. Lepas tu letak tengah. Part ini saya selalu confuse. Macam mana dia tadi macam tenggelam, lepas tu nanti daging tu naik. Bila dah masak. Ya, memang. Kalau lepas masak kan,
ni dia akan keluar daripada acuan dia. Kan nampak setara je kat sini kan. Nanti bila dia dah masak dia keluar sikit. Nanti masa tu lah dia naik tau. Oh, dia naik ke atas lah. Melebihi paras yang rasa dia ada tu. Betul. Okay. Lepas tu kalau macam gambar tu actually dia letak je dekat atas. Gambar tu memainkan peranan. Okay. Dia masak tu nanti letak je daging-daging ni kat belah atas pula. Oh, maksudnya tabur lagi nanti. Ya, Sebagai betul. hiasan. Oh, faham. Banyak lah kalau macam tu sambil makan dekat bawah rasa daging, atas dah ada daging lagi. Kalau buat sendiri, boleh lah letak banyak macam tu. Kan, puas lah makan. Puas makan kan? Ha. Kalau beli pun orang tak ada sangat jual yang macam ni. Kalau dekat bazar selalu nampak yang cara besi berlauk tu lah kan. Kecil-kecil macam tu. Kecil tu. Tak suka lah buat yang tu, dia lambat. Yes. Kita buat besar terus makan. Puas hati. Macam ni boleh banyak benda lah lagi buat. Apa lagi? Ini memang antara bisnes yang Kak Zana selalu jual lah. Kereta alam ni. Orang banyak order. Yang paling banyak bahulu Kemboja tu. Tak, macam pandan tapi dia manis sikit. Manis sikit je lah. Tapi sebab kita ni dah hargakan, kita tak buat lah sampai kalau Perak kata melakor. Dekat atas tu panggil apa? Dia gula-gula nampak tak? Gula-gula kat atas juga macam tu. Oh. So hari ni dah ada orang order jugalah ni. Banyak-banyak ni mesti ada order juga ni. Kita nak post gambar ulang je sebenarnya. Tengok. Testing terus dapat order kan? Lepas tu cakap tak apalah Lalang buat dah. Pagi tadi dah buat dah. Lepas ni buat lagi. So seronok kan berbisnes dengan Thermomix. Bisnes makanan yang dilagikan. Sambil kita berniaga dapat serve family sendiri. Sebab memang kena buat extra lah. Orang kat rumah ni lagi macam walaupun kita dah buat selalu kan. Diorang macam cakap, ada lebih tak? Ada lebih tak? Okay, satu adunan dapat 4 biji untuk acar nombor 1. Bunga pecah 8. Betul? Dapat 5. Ada lagi dalam botol sikit lagi. Dapat 5. Dapat 5 acuan nombor 1 bunga pecah 8. Complete. Siapa puan siapa ni ya? Nak tengok nama lah. Ni. Ida Juha. Puan Ida Juha. Cik Puan Ida Juha. So saya buat sekali 8 lah sebab saya boleh mak 8. Buat sekali 8. Oh terus letak semua dia punya hiasan bukan hiasan tu. Cili dengan daun bawang tadi. Daun bawang sekali. Siap dah boleh masuk oven. Kalau macam saya oven besar kan dia dalam sejam jugalah sebab kalau buat satu-satu dia lagi cepat lah dalam 20-30 minit macam tu siap lah. Okey, kalau banyak macam ni 1 jam? Dalam 1 jam sebab saya suka dia garing kat bahagian tepi. Okey, kalau 4 bekas acuan ni masak dia 1 jam. Bakar 1 jam. Dah siap dah. Kita bakar je. Kalau 1 je bekas dia lagi cepat lah sebab 20-30 minit. Suhu ada suhu? 190 kalau oven kecil mungkin dalam 170, 160 macam tu kot. Okey, suhu Jadi boleh adjust lah nanti kalau macam dah tergaring sikit kita turunkan sikit api macam tu. Okey, kalau suhu oven kecil 170 macam tu Suhu oven kecil. Kenali oven anda je. Ya, kesimpulannya dah kenali oven anda. Belilah termometer untuk oven. Itu je kesimpulan dia kan. Okey, selamat membakar. Okay. Kita balik semula kat Katniss kita untuk tengok macam mana dia nak masukkan putih nangka untuk dididihkan. Siap dah kuah dia. Okey, kuah siap dah. Kita letak dalam mangkuk kejap. Lepas tu air mendidih. Kita rebus ni putih nangka ni. Putih nangka kita. Air siap. Sikit lagi 5 darjah Celsius lagi. Okey, sementara tu kita boleh masukkan nangka ni dalam simmering basket. Letak minyak ke dalam simmering basket tu Kak Nis? Tak perlu. Tak payah. Okey.
Dia sebenarnya kalau air tu tengah mendidih tadi, kita boleh masukkan melalui sini je. Lubang je ni. So, tapi yang ni tak apalah, kita susun dalam ni sekejap. Lepas tu nanti kita terus sambung lah, rebus. Dia tak masuk, dapat masuk semua ke tu kek ni? Ada. Lebih kurang, tengoklah. Jarak sikit. Dia ada penjarakan SOP juga. Jarakan sosial. Sebab tak dia melekat nanti. Antara satu Tunjuk sama sikit lain. kek ni kalau dah siap susun dalam tu. Okey, ada jarak-jarak juga Kalau tak nanti dia melekat kan? Tapi kalau macam tadi air dah mendidih, kita boleh terus je letak dalam ni. Lalui sini, dia tak apalah, kita letak banyak sikit. Buka measuring cup dia lah kalau kita nak masuk ikut hole tu. Sekejap. Tunggu yang sebelah sana masak air dia tu, kita boleh terus rebus lah. Lepas tu lepas dah siap rebus, kita terus masukkan dalam kuah dia. Okey. So kita ada juga extra resepi air hari ni kan. Takkanlah kita buat makanan sahaja kan tanpa air. Nanti kita punya chef-chef ni akan buat air juga. Sambil-sambil menunggu menu utama dia siap. So setiap batch lebih kurang 7 minit. 7 minit suhu 100, speed 3.5. Sebab kita benda Cara masak putih nangka. Panaskan air dulu. Lepas tu bila dah panas air, kita masukkan putih nangka kita melalui lubang simmering basket ni lah. Nampaklah kulit. Kita semula dulu. 7 minit. Suhu 100. Okey. Ke dalam simmering basket. Lepas tu tambah Dia punya konsep sama macam onde-onde juga kan? Ya. Cuma onde-onde kita masukkan dalam kelapa parut. Yang ni kita masukkan dalam kuah siap. Berapa minit lagi tu Kak Nis? Tak ni kalau kettle ni lagi 2 darjah. Bila buat kettle. Okey, boleh kongsi dululah Kak Nis. Kak Nis kan ada bisnes juga kan? Bisnes roti. Air berapa banyak? Ada orang tanya air berapa banyak untuk 1,800 gram. Okey, dah masak. berapa? 1,800 gram ataupun 2 liter je lah. 1,800 gram atau 2 liter. Okey. 2 liter tu maksimum lah, hampir maksimum kan? 2 liter air. Okey, masukkan je. So kalau macam gini dia air dia banyak kan? So kita boleh masukkan, nanti kita tambah. Okey. Speed 7 minit 100, suhu 100, speed 3.5. Okay, so masa ni kita boleh tambah lah. Okay, tentu cara nak masukkan putih nangka melalui air yang dah dididihkan. Masuk melalui lubang measuring cup. Measuring cup tadi kita buka, ada lubang ni kat situ, masuk je ikut lid dia tu lah. Sebab air tu dah panas, jadi kita boleh letak putih nangka kita ni. Kalau kita letak banyak-banyak tadi, masa awal-awal tadi, takut dia melekat. Sekarang ni air dah panas, dia terus je. Terus air tu pun berpusar kan. Kita boleh masukkan je. Jadi kita boleh rebus sekali harum banyak lah. Tadi satu adunan ni semua Kak Nis Ada 2. Ada lagi? Oh, okey, tak apa. Oh, dapat 2 tray macam tu Bergantung, ini bilangan ni bergantung kepada saiz lah.
Kalau buat saiz kecil, dia lagi banyak. Dia buat saiz besar-besar sebab nak cepat habis kan. Okey lah. Okey, tengok tak kita punya bila kita masak dengan Thermomix kan. Walaupun air tu mendidih, menggelegak pun kita masih boleh lagi berdiri kan di sebelah Thermomix kita. Boleh lagi kita buka dia punya ni cup dia macam tu kan. Safety dia tu masih lagi terjaga kan walaupun kita masak dekat air yang menggelegak macam tu kan. Kalau dekat dapur mesti jauh kan. Tak boleh lagi nak dekat-dekat. Safety lagi kena tinggi. Kalau budak-budak masuk dapur kita dah risau kan. Tapi kalau Thermomix ni dia punya keselamatan dia semua dah ada safety features dia tinggi. So nak masak muka sebelah periuk yang panas pun tak apa. Dia dekat sangat dekat situ kan. Tepi dia tu okey lah kan. Okay Kak Zazana, kita tengok pada Kak Zazana sekejap. Dia nak tunjuk apakah air kita hari ni nak makan bersama dengan kuih bakar. Okay. Kalau macam saya kan, buat macam ni tu saya gunting-gunting je. Gunting-gunting je. Tak yang bubur macam kat ni tadi tu. Maksudnya gentel panjang. Jadi tak apa ambil pisau. Okay, menarik tu idea untuk nak cepat lagi Gunting nangka versi gunting. Kalau kat sini macam parent panggil bubur gunting. Apa dia? Bubur gunting. Oh, kerbau gunting. Bubur gunting lah. Bubur gunting. Oh, dia panggil bubur gunting. Okay. Nama lain dia. Kita nak buat air kopi. Okay, Kak Zazana akan tunjuk kita cara nak buat air kopi. Kopi serbuk tau, manual. Dia kata nak tunjuk traditional hari ni. Okay, kita tengok macam mana nak Thermomixkan benda yang traditional. So masukkan air ni lah 1000. Sebab kan orang Perlis ni dia suka air kopi tau. Kopi ni dia macam minuman pagi petang siang malam. Wow. Ada nama ke kopi apa? Macam saya hidup. Dulu mod. Itu kita jerang air guna mod kettle. Betul? Senang je kan. Macam saya guna kopi timbang macam kat rumah saya dia ada kedai buncit. Bapak mertua saya punya. Jadi bila kita nak nak rasa nama kopi, sebab saya bukan penggemar kopi sangat pun kan macam orang kat sini. Kalau setakat ada orang banca kita mesti sikit macam tu je. Jadi kat rumah saya memang tak ada kopi lah. Okay. Lepas tu kita ambil je kopi ni kat kedai 30 gram. So kita masak terus je. So bila rasa teringin 30 gram betul? Ada yang tanya berapa gram kopi? Sebab kopi ni kopi timbang-timbang macam tu yang dalam tin, datang dalam tin tu. Oh. So kita nak masak ni 30 gram saja serbuk kopi. 30 gram sebab orang sini suka minum kopi timbang-timbang ni. Air tadi berapa yang Kak Zana? 1 liter, 1000 gram. 1000 liter. 1000 gram 1000. 1000 gram. Yelah, sama lah tu. 1 gram. liter 1000 gram. Samalah 1 liter kan. Lepas tu kita masak je dulu air kopi tu. So masak dulu air biasa. Sedap kopi timbang mesti wangi. Okay, betul. Macam rumah saya dia attach dengan kedai tau. Baru kita duduk kat dapur ke bagaimana bila orang nak beli, bila sembang kan. Bau kopi semua bak. Dan kita pun ambil jalan hidu. Rupanya bukan penggemar kopi. Tapi kalau ada jenis kopi atau yang keluar minum pening ke apa yang ni tak ada Tak ada efek macam tu ke? Ke bergantung pada orang? Tak ada sebab kita bukan tak tahu lah tapi orang sini kan kalau setiap petang dia orang akan bancuh kopi ke. Betul-betul tradisi orang Perlis ni. Dia bagi kopi nanti petang kadang-kadang maghrib lagi kan nak pergi semayang tu minum lagi kopi. Lepas tu nanti malam diorang akan goreng pisang. Diorang kat sini suka goreng pisang, goreng cempedak lah apa-apa goreng malam-malam tau. Cucuk lah, cucuk. Nanti minum kopi lagi. Okay. Tapi kalau kalau macam ni lah, kalau orang suka minum kopi ni
kita akan ada termos ke macam tu kan untuk kekalkan suhu semua tu kan. Ni pun orang pakai cawan biasa. Tapi tu tutup macam tu je. Buat macam satu cawan macam tu. Buat sikit-sikit terus je minum. Satu, kalau macam ramai baru buat satu teko macam tu. Okay. Kita pun terpengaruh lah sejak duduk sini. Padahal bukan minum kopi pun sebenarnya. Okay. Kopi timbang versi tradisional je. Selalu orang masak kopi tu macam dia teh yang dia rebus dulu. Ada tak? Teh. Okay. Dia bagi lagi kuat lah dia punya tu. Pasti dia terus lagi keluar. Kalau saya pun sebelum Thermomix pun saya masak teh saya basak. Rebus sekali dengan air ke? Kalau macam kat sini saya pakai yang teh siam tu. Dia warna pack putih merah. Kalau macam kat Padang Besar kan dia biasa jual green tea yang warna teh tu. Saya pakai yang teh tu lah. Okay, so sementara kita menunggu air nak putih nangka dah masak. Okay, tengok Katniss punya putih nangka dia. Kita tengok macam mana cara nak keluarkan daripada Thermomix. Okay. Guna spatula. Campur kat sini. Hati-hati panas. Hati-hati ya, panas. Air kita mendidih tadi. Ini kalau guna tradisional macam mana? Angkat beriuk kan? Tuang atas penapis. Kalau guna tradisional, yang besar tu kita rebus. Lepas tu kita ambil dengan Senduk jauh-jauh. Jaring tu. Ambil satu. Penapis. Wah, yang ni. Dia bila timbul kan? Penapis yang panjang dia satu macam tu kan? Ini dah masak. Okay, so. Lepas tu terus masukkan dalam kuah lah. Tak, walaupun spatula tu nampak macam mainan je, tapi dia punya cara memegang, dia boleh mampu menahan kuantiti makanan dalam smearing basket tu tau. Kita terbalikkan dia macam tu, nak keluarkan bahan dia. Okay, lepas tu sambunglah untuk batch yang seterusnya. Kalau untuk yang ni, kita dah masak pun. Tu terus boleh makan. Hias dulu yang ni. Ya? Hias dulu ke? Nak hias guna apa? Bunga. Tak langkuk je lah. Tu 100. So kita habiskan masak yang ni. Speed 3.5 ataupun 3 lah. Kalau nampak dia macam dah membuat-buat tu, kita turunkan speed dia. Teruskan je lah kan. Air tu dia tak terus sejuk kan. Masih panas lagi. So terus sambung je, betul? Kita sambung. Sambung je sampai habis. Maksudnya bukaan tu tidak terlalu besar. Kecil je. Kalau guna periuk besar tu kan berbahaya. Yang merecik lah Katniss. Satu resipi tadi berapa kali masuk tu? Berapa kali buat? Tadi dapat dua loyang. 2 kali buat lah. Macam ni. 2 kali kita angkat tu kan? 2 kali rebus. Kali tangkat. 1 tray, 1 kali jalan. 1 Kalau guna cara biasa kan kita letak banyak-banyak, kita kena angkutkan mana yang timbul tu kita. Yang timbul tu diambil dahulu. Okay, so nak plating lah ya, dah siap. Kalau macam saya kan, biasa diorang ada kuih koci tau. Kuih koci tu, saya buat periuk besar kan, sekali jalan kan. Macam tu lah, macam kena buat satu-satu, kena angkat. Kuih apa? Kuih koci, sebab kita kena rebus dulu kan dia punya dough tu. Baru kita masukkan dekat atas daun pisang. Itu koci apa macam tu? Kuih koci apa? Memang kuih koci lah. Ingat yang kukus punya? Dia macam tu, style dia sama dengan Katniss punya tu. Lepas tu kita rebus dia macam tadi juga. Lepas tu kita
ada kuah dia. Kita letak kat daun Oh, pisang. yang putih yang kuah putih ya, tu yang tu. tahu. Saya buat pulut hitam yang original dengan labu dengan harum manis. Oh, maksudnya rebus tu bersama dengan intinya Betul. Bila kita tadi tak inti kan, kita masukkan inti tu. Oh, tahu. Nanti tu nak cuba lah versi Tak sama pula. Saya pun jarang juga buat beef koci ni. Nenek-nenek selalu buat dia macam biasa je terus kukus macam tu. So tak tahu pula yang cara sarana macam ni. Oh, maksudnya jual jugalah yang tu. Jual juga. Cuma kita ulido dengan masak kuah putih santan tu dalam ni lah. Cuma kita tak rebus dalam Thermomix. Yelah, rebus banyak terus macam tu lah kan. Tapi kalau uli senang lah pakai yang ni. Uli dah mencepatkan dah. Sebab sekali orang order, kalau kita ada seorang order, kita akan buka order lah kan. Kadang-kadang orang order 10-20, so tiba-tiba buka order 200-300 juga. Banyaknya. Dah alang-alang kan nak ambil daun pisang. Daun pisang semua kita ambil sendiri. Betul. So sekarang dia nak masak dia punya kopi. 30 gram kopi tadi bersama dengan 1000 air dia. Ikut resepi teh tarik ke apa tak ada? Manual je semua? Ini pasal dalam flow ke. Ada ke geng-geng kita yang dah siap buat butir nangka? Boleh angkat tangan ke nak minta di spotlight? Suhu 90. Okey, lepas masuk kopi kena buat apa tu? 5 minit, suhu 90. Masukkan serbuk kopi. 90, lepas tu spoon. Suhu 90, spoon. Gula sekali lah masuk Betul. Gula berapa tadi? Saya buat 50. Ikutlah kalau nak manis 60, 70 kalau nak 10. Oh, ni manual betul ni. Tak ada letak susu semua kan? Memang Kopi O. Kopi O. Kalau kopi tarik tu kita ikut lah resepi teh tarik macam tu ke? Sebab dia kopi ni lagi sesuai, kopi O yang sesuai lah dengan kuih macam tadi tu. Dengan apa? Susu krim? Dengan kuih kita yang tradisional tu. Kuih bakar tadi. Dengan kopi O. Okey. Mana kita punya kek ni? Sekarang saya nak buat air ke kek ni? Sekarang tengah menghias je. Ini buat air tak? Tak buat air. Okey, ni saya buat air. Okey, semalam dia dah tunjuk dia buat air. Fresh orange makan bersama dengan dia punya, apa nama ni? Butir nangka. Kan nenas. Macam dia kata nenas tu. Tak, semalam orange. Tadi cari apple hijau tak ada. Ada nanas tapi tak sempat nak kupas lagi. So, tak ada air lah. Masak je lah. Ada yang minta kita sharing kuih talam. Ya, betul. Ratu kuih talam kita ni. Homemaker. Ratu. Bolehlah share Kak. Selalunya macam kuih talam ni, saya tak pernah sebelum ada Thermomix, saya tak pernah buat sampai sehari 5 ke atas tu. Macam dalam mimpi nak buat 5 sebab kuih talam dia memerlukan tenaga yang banyak lah untuk kita kacau kalau kita buat banyak macam tu kan. Tapi sejak ada Thermomix, masa tu saya baru je dapat Thermomix dalam saya dapat sebelum puasa, beberapa hari sebelum puasa macam tu. Saya kebetulan saya dapat order masa bulan puasa tu semua kuih talam. Kuih talam dengan kuih Melayu lah kebetulan macam tu. Lepas tu bila kita macam boleh ke nak terima ni kan. Kuih talam sehari saya kira saya kena buat dalam 16-15 talam macam tu. Wow, besarnya. Lepas tu sebab saya seorang kan, sebab saya kuih talam saya buat kat rumah. Sebab kat rumah saya ada 3 pengukus. Lepas tu bila kita nak buat kuih talam tu, dapur kita dah pakai untuk kukus. Betul.
Lepas tu satu lagi saya pakai elektrik, trio. Tiga Lepas tu dua atas dapur, satu trio lah. Ya betul. Okay. Lepas tu saya terpaksa gunakan Thermomix untuk kita kacau sebab dalam ni sebelum kita kukus kita kena masak sekejap. Lepas tu bila saya dah saya tak pernah lagi actually tak pernah try pun guna Thermomix tu. Terus pagi sahur tu saya terus buat 13 masa tu pergi dalam Pulau Sekaya, nak perlukan dalam 14 dalam macam tu. Saya terus buat. Dengan yang sahur sampai pukul berapa siap tu? Macam sebelum sahur tu saya buat satu untuk lapis pulut tu, saya buat 3 pulut. Lepas tu saya sahur. Lepas tu bila kita sahur, saya buat satu lagi yang ambil atas tu. So kita buatlah 3. Tapi dia tak jalan serentak lah. Dia kita timbang dalam tu, macam saya timbang tepung banyak semua saya siap dulu. Lepas tu baru kita masukkan dalam Thermomix, nanti tinggal masuk je. So kita gunakan Thermomix dalam 10 minit. Dalam 10 minit untuk kacau kuih talam yang belah atas lah, macam Pulau Sekaya belah atas tu kan. Lepas tu kita kacau sampai saya boleh buat memang saya tak rekod gila-gila lah. 16 kuih talam tu dalam masa satu hari saya buat seorang dengan potong satu-satu. Dengan balok plastik keliling kuih tu. Lepas tu nak jual pula petang tu kan? Tak. Yang ni memang orang order. Orang so, order, tak orang dah ambil lah. Tak, kita pergi hantar. Lepas tu kita pergi hantar pula sebab husband saya kerja, kalau dia cuti, macam dia cuti Jumaat Sabtu baru boleh tolong kita lah kan. Betul. Nak pergi angkat yang memang berat gila lah. Bila kita dah potong kan, sebab 16 talam tu bila kita potong dia memang jadi berat lah. Satu talam tu dah saiz berapa dah talam tu biasanya? Saya pakai 10x10. 10x10. Sebab muat satu pengukus tu lah, sebab senang dia nak potong, sebab saya pakai potong 10x10 yang kali 4 tu lah. Memang dah ada pemotong dia just letak macam tu. Bukan, potong sendiri. Potong sendiri. Yes. Macam brownies pula nak potong macam tu. Kalau kuih talam tu macam kek kuih lapis pun dikira kuih talam betul kan? Yang tu lagi lambat, tak boleh. Sebab berlayer-layer macam tu Dia macam kaswi, tu dikira kuih talam lah. Kaswi, kuih talam yang pandan ataupun yang gula merah. Lepas tu Pulau Sekaya, saya buatlah Pulau Sekaya manis, Pulau Sekaya pandan. Sampai kena pergi merata lah cari pandan. Sebab saya tak suka pakai yang warna. Saya memang blend semua, guna Thermomix. Blend pandan semua tu sampai ada orang nak pakai lagi pandan, tak lagi pandan. Merata pergi cari pandan. Yang kat rumah pun dah habis. Maksudnya bila dah ada Thermomix tu kat sana boleh menambahkan lagi production, betul tak? Betul-betul yang paling penting yang itulah, sebab kuih keria hari tu kebetulan 800 biji kita kena buat. So 800 tu saya masa buat kuih talam tu saya boleh lagi selit-selit buat kuih talam tu. Sebab kuih talam tu dia macam boleh relax, boleh berbaring sebab dia tak payah kacau. Kalau tak dapur kita nak kacau lama nanti betul-betul. Betul. Sebelum ada Thermomix, kalau nak kacau kuih talam tu guna apa? Mixer ke macam mana tu? Kita kena kalau macam saya blend ataupun saya pakai hand mixer. Hand mixer. Lepas tu tak apa kita pakai yang whisk tu. Pakai yang tu untuk ni lah, nanti bila kita nak datang dapur dia tak payah nak teruk macam tu kan. Tapi banyaklah benda nak kena basuh dengan kuah ni lagi. Tak boleh tinggal. Dengan panas kat dapur tu lagi kan, dengan kata bulu tak ada lah kat sini. So bila guna Thermomix kita dah bancur dia semua dalam tu, and then just terus kukus tu dah boleh tinggal-tinggal lah kan. Sebab dia blend sekali kan semua-semua tu. Okey, lepas siap kuah campur putih nangka siap lah kan? Ya, betul. Nur Hayati. Puan Nur Hayati. Betul Puan Nur Hayati. Dah siap putih nangka tadi, terus campur dalam kuah gaul sekata. Okay, air kopi kita dah siap juga. Ada yang dah siap? Jom tunjuk gambar siapa dah siap, boleh on camera. Kita buka view gallery. Ada Puan Nur Hayati, Cik Musa kita. Wah, tengok dia tunjuk hasil dia sana.
spotlight lah orang yang dah siap ni. Tu dia punya butih nangka. Tengok ada nota lagi catatan kat situ. Bagus. Terbaik. Tahniah Cik Puan Nurhayati. Okay, bye. Tu tak sempat ambil gambar lagi, dia dah tutup. Tak pakai tudung. Okay, tak apa. Ada lagi yang lain nak share? Boleh on camera. Bau kopi dah nampak lah. Okey, jom kita tengok hasil yang telah disiapkan oleh chef-chef kita. Itu dia dah siap potong dah. Ni kalau yang pakai Okay, so Cik Sazana kita, chef kita dah siapkan dia punya kuih bakar. Boleh zoom sikit kak yang masih utuh tu. Okay, tebal kan dia punya ni. Memang tu lah dia ambil saiz nombor 1 tadi dia Orang besar. kata apa? Acuan pecah nombor 1 pecah 8. Ayat dia. Itu yang dah potong. So potong ikut dia punya kelopak lah. Belum. Bunga dia. Dia sama air kopi. So Kak Nis buat air apa Kak Nis? Ada Nas. Buat cakap. Air apa Kak Nis? Sempat. Air nenas Kak Nis nak buat juga. Okey Kak Nis. Sebab makan yang berlemak kan. Kena pecahkan lemak. Oh, santan berlemak. Kan. Okey, siapa-siapa lagi yang ada rakan-rakan yang berminat dengan Thermomix boleh war-warkan hari ni adalah hari terakhir promosi pembelian Thermomix dengan banyak gila kan hosting gift dia kalau kita tahu kan. Boleh ada kalau beli cash dapat satu thermoserver 2.2 liter. Dapat juga cookbook. Kalau nak beli secara ansuran pun masih lagi dapat hosting gift 1.1 liter thermoserver. Thermoserver ni sesuai untuk masakan-masakan yang panas atau sejuk dia akan kekalkan suhu kat situ je. Kalau macam ni, butir nangka ni boleh je serve dalam thermoserver. Kalau dah dengar cerita daripada kita punya chef-chef ni kan, daripada Thermomix tu dia boleh menambahkan lagi production. Jual kuih talam, 16 talam sehari. Hebat tak hebat dia. Semua boleh. Dengan Thermomix. Semua boleh dengan Thermomix kan. Kalau Kak Anis ni tak nak share hari ni pasal roti dia. Dia memang jual roti tau Kak Anis ni. Tak nak jual pun orang minta dia buat. Sebab dia rajin roti. Dengan uli roti 2 minit je, 5 minit je dah siap roti colourful. Siapa tak nak kan? Makan dengan ais krim lagi. Kalau nak tanya pasal roti boleh tak? Kan betul? Boleh. Tanya je. Nak tanya apa? Boleh Kak Anis. 7 minit Kak Anis cerita pasal roti. Tanya apa? Tanya Puan Nina Nordin, boleh type ataupun nak buka mikrofon Buka pun mic terus senang boleh. sembang. Assalamualaikum. Salam. Okey, nak tanya pasal roti lah. Apa dia? Okey, saya buat roti pakai Thermomix. Mula-mula masak tu memang dia lembut, sedap. Okay, tapi bila keesokannya dia jadi keras sikit. Macam mana nak kekal lembut dia tu? Simpan dalam bekas kedap udara. Bila dah masak, jangan dedahkan terlalu lama pada udara lah. Sama Bila macam cinema roll jugalah kan? So maksudnya bila dah masak tu, bila dah suam sikit, baru kita simpan dalam bekas tertutup lah. Jangan dedah kepada udara, ada kipas apa semua tu kan. Maksudnya lepas keluar daripada oven, sejukkan sekejap lah kat luar macam tu. Sejukkan sekejap kat luar. Dah suam-suam terus simpan dalam
bekas kedap udara. Jangan sangat kalau dia ada masa Setuju betul. haba dia tu, bila kita tutup dengan bekas kedap udara, dia akan jadi Bulat. Meruap. betul, meruap tepi-tepi dia tu. Okay, sejukkanlah juga. Sejukkan betul dah sejuk. Sejukkan Baru betul. simpan dalam bekas kedap udara. Tapi dia still macam tak lembut macam kat kedai tu tau. Dia ada kat kedai tu, dia ada method. Dia ada 3 method untuk kita buat roti. Yang pertama macam konsep Thermomix dalam cookie dough soft sweep bun tu, dia pakai method pertama masuk semua. Macam butter semua tu kan. Satu lagi kita uli-uli butter dekat last kali. So kita masukkan semua tu kecuali butter. So butter tu last kali. Satu lagi method sponge dough. Sponge dough ni selalu kat kedai-kedai dia akan pakai macam tu lah. Sponge dough ni dia ada 2. Satu kita uli dough, satu lagi kita uli sponge dia. So nanti kita perap yang pertama, perap yang kedua kita combine. So dia akan jadi satu roti. Bila kita buat roti yang pakai macam tu, dia akan lagi lembut lah macam kita beli donat, selesai donat macam tu. Satu lagi, kedai bakery dia akan simpan frozen. So dough frozen tu dia akan campur dough yang baru kita buat, itu yang menyebabkan roti dia lembut. Satu lagi macam ni, cream super. Ejen pelembut cream super lah. Macam saya tak pakai bread maker, saya tak pakai softener, saya pakaikan macam ni lah, cream super macam ni. Ataupun K-Fine. Cream super? Cream super, Cream Dia super. dia ada K-Fine, cream super, macam-macam jenis lah. Tapi saya stick dengan cream super ni. Bila saya pakai mixer yang besar dalam 20 liter, saya akan pakai cream super. Tapi bila saya guna Thermomix, saya tak pakaikan cream super ni. Sebab dia dah memang lembut. Okay. So kalau ada yang tanya roti jual kat luar ada guna softener kan? Softener macam ni lah. Ni salah satu softener yang ni keluaran Bumi Putra lah. Softener ni actually softener ni bahan pengawet juga ke sebenarnya? Yang ni yang kalau macam yang biasa kita punya ni dia pakai daripada kelapa sawit. Oh, okay. Cream Tapi super. macam softener serbuk apa semua tu memang saya tak galakkan pakai lah, sebab saya sendiri pun tak pakai pun softener apa semua tu. Roti kita pun lembut. Kalau macam selalu kalau macam isi dalam plastik pack satu-satu, dia akan lagi lembut. Actually jangan pakai saiz PP punya plastik. Sebab bila kita pakai PP punya plastik dia tebal, roti tak bernafas. Tapi kalau Tupperware pula, kita pakai brand Tupperware sebab dia kedap udara yang tu memang okey lah. Oh. Kalau dia terdedak, bila kita dah bakar-bakar roti, jangan bakar terlampau panas. Suhu roti yang macam okey 150. Bila roti tu lagi lambat, bila suhu tu lagi lambat, roti tu akan jadi lagi lembut. Itu dia punya matematik dia untuk roti. Maksudnya suhu bakar roti tu 150 darjah Celsius. 150. Kalau macam saya memang oven besar ke oven kecil ke saya pakai 150 juga. Okey. Lagi suhu lagi lama, lagi lembut roti, lagi roti tu lagi lembut. So kalau macam hari ni kita buat, dia akan garing, esok lagi lembut. Okey, suhu nak ulang balik sifir dia apa? Lebih lama suhu rendah, bakar lebih lama, roti lebih lembut. Macam tu kan? Macam tu. Suhu rendah, bakar lebih lama, roti lebih lembut. Kita kena tahu kita punya Thermomix ni dia adalah dia promo kat kita healthy food kan. Kalau kita tengok semua makanan dia adalah yang tak ada preservative kan, tak ada ingredient tambahan semua tu kan. So that's why roti kita uli cepat, lembut dia. Tapi tak ada guna softener, tak ada guna bread improver semua kan. Dia lembut pada hari tu, dan nak kekalkan kelembutan dia tu adalah dengan cara simpan dia dalam kedap udara. Best bekas terbaik adalah Tupperware lah. Kemudian cara membakar dia untuk bagi dia tahan lama, lembut dia tu adalah suhu yang rendah, bakar lebih lama lah. Sebab suhu rendah dia tak cepat masak kan. Okay, try bakar guna suhu rendah. Okay. So,
Cepat-cepatlah ajak kawan kita grab Thermomix. Hari ni hari terakhir untuk dapatkan banyak hosting gift, terutamanya Cookie Do free voucher selama 18 bulan tu kan. Okay, dah siap dah kita punya semua. Dia lagi nak show makanan dia yang dah siap masak. Ada lagi soalan sebelum kita mengakhiri sesi cooking show kita hari ni. Cook along bersama dengan Thermo Rangers. Boleh ke on camera semua kita bergambar? Kat ni muka nampak Thermo Rangers punya meeting room. Tak payah. Tak nampak muka Kat ni sikit ni? Ni. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, jap. Ada banyak dia punya ni. Okay, page seterusnya. Okay. Okay. Ada Nurhayati Cik Musa. Dia tunjuk juga dia punya ni. Anak dia yang tunjuk. Mai sini tengok. Add to spotlight. Tak nampak lah dik. Atas sikit dik. Dia punya butir nangka. Siap dah butir nangka dia. Ada warna, 2 warna. Kek ni dia buat merah dengan hijau. Kreatif. Boleh tengok semula ke nanti masuk lewat tadi? Boleh. Kita ada recording kan? Okay. Thank you sharing dan ajar masak dengan Thermomix daripada Puan Ida Juha. Okay, siap share banyak tips. Alright. Okay, jam dah menunjukkan pukul 12 minit extra. Terima kasih untuk semua yang join cooking show hari ni. Show lagi. Along bersama dengan Thermo Rangers. Banyak tips yang kita telah kongsikan kan. Tengok kat mana nanti record dia dapatkan daripada advisor masing-masing ke link dia nanti. Selalu Kak Nis dengan Kak Zazana. Selalu ada kan nanti Rangers masuk dalam group. dalam Thermomix ni kan KLM group kan. Nak recording dia, nak try business juga. Okay, boleh. Kita bisa hostkan kan. Sama-sama nanti try buat. Semoga bermanfaat. Okay, semoga apa yang dikongsikan hari ni bermanfaat untuk semua.